Bait yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima wa ulumikum fid dharain. Tafsilu 'ashrin minhum Jibril, Mikal, Israfil wa Azrail, Munkar, Nakirun wa Raqibun wa kadha, Atidu, Malikun wa Ridwan ihtada. Tafsilu 'ashrin minhum Jibril. Wajib bagi kita para mukallaf beriktikad dengan 10 malaikat ni secara tafsir. Jadi kita kena beriktikad dengan 10 malaikat ni adalah malaikat Allah Ta'ala. Dengan cara kita mengetahui nama mereka. Dan kata Imam Baijuri radhiyallahu anhu dalam syarah Jawharah, fayukaffaru munkaru syai'in min dzalik, dikafirkan, maksudnya akan dikenakan hukum kafir kepada orang yang mengingkari 10 malaikat ni, salah satunya daripada malaikat. Kata kita ingkar Israel daripada malaikat, kafir. Tapi kalau kata munkar nakir, kalau malaikat munkar nakir pula, fala yukaffar bil munkaruhuma, tidak dikafirkan orang yang mengingkari munkar dan nakir. Kenapa? Li'annahu ikhtulifa fi asli su'al. Karena berlaku khilaf ulama dalam masalah soal dalam kubur tu adakah warid ataupun tidak. Berlaku perbincangan dalam masalah tu, maka hukum kafir tawakuf juga. Ada tawakuf. Maksudnya tawakuf hendak juga lah, sebab tidak dibincangkan cara panjang lagi. Maksud tidak dihukumkan. Ada yang mengkafirkan, yang berpegang dengan mengatakan Allah SWT soal kubur itu adalah warid. Yang kata soal kubur hadisnya maksudnya tidaklah panggil mutawatir. Tidak mutawatir. Maka sebab itu tidak dikafirkan orang yang mengingkari munkar dan nakir. Itu maksud. Jadi ada 4 jenis malaikat. 4 bahagian. Yang pertama dipanggil mutasarrifun. Yang kedua dipanggil fatinuna. Yang ketiga dipanggil al-hafizun. Yang keempat dipanggil al-qazinun. Baik, mutasarrif, siapa dia? Al-mutasarrif. Mutasarrif ni maksudnya macam mana? Maksudnya mereka ni Allah SWT Muhammad sebagai panggil hakka utama. Mutasarrif dalam bahasa kita nak terjemah macam mana? Macam majlis tertinggi lah. Maksudnya yang boleh melakukan apa saja. Mutasarrif. Empat ni maksudnya yang paling tinggi lah. Sayyidina Jibril AS, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil dengan Sayyidina Azrail. Jibril apa tujuan dia? Apa dia punya tugas dia? Muwakkal bil wahyi. Jibrilu muwakkalun bil wahyi. Maksudnya mereka ni Sayyidina Jibril tugas dia adalah menyampaikan wahyu. Dan kata Imam Suyuti radhiyallahu anhu, wa innahu yahduru mauta man yamutu ala wudu'in. Ini sebut ni. Sayyidina Jibril akan hadir pada ketika mana kematian seorang yang mati dalam keadaan wuduk. Orang yang dalam keadaan wuduk dia mati, maka Jibril akan datang di sebelah dia. Wa mashtuhira min annahu la yanzilul arda ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam la aslah. Di sana Allah SWT, Imam Suyuti kata orang yang kata Sayyidina Jibril tak turun lagi ke bumi selepas mana Nabi dah meninggal, la aslah lahu, tidak ada dalil daripada kalam tersebut. Illa an yuqal la yanzilul biha. Kecuali kalau kita sebut dia tidak turunkan wahyu lagi, ada lah. Sayyidina Jibril tidak lagi turun ke muka bumi, maksudnya tidak lagi turun dengan bawa wahyu. Itu betul. Tapi tidak turun terus, tak mesti. Tidak ada dalil yang mengatakan tidak begitu. Ini juga disebut oleh Al-Imam Qalyubi radhiyallahu anhu dalam Hasyiah Qalyubi. Apa tugas Mikail pula? Ini antara kelebihan orang yang berwuduk selalu. Mereka berwuduk dalam majlis berwuduk. Kita kalau boleh selalu dalam keadaan main majlis nak baca kitab apa semua ni, kalau boleh dalam keadaan. Mikail, apa tugas Mikail? Muwakkalun bikailil amtar wal bihar wal anhar wal arzaq taswiril ajinnah bil arham. Jadi Mikail tugas dia yang pertama kailil amtar. Nak turun hujan ni banyak mana dia punya sukatan dia tu, Sayyidina Mikail yang akan sukat.
yang buat turun hujan tu pula ada malaikat pula. Setiap hujan yang turun tu ada malaikat yang buat turun. Dan rahmat Allah Ta'ala jadikan ni, hujan ni dia punya titik dia tu, dia punya satu titisan-titisan tadi si padu ni tidak menyebabkan orang sakit. Yang kedua, di antara selang di antara hujan dengan hujan tu, titik yang pertama dengan titik yang kedua sebelah dia tu, selang dia tu selang yang baik. Maksudnya kalau kena orang tidak menyebabkan bahaya. Bayangkan kalau hujan tu semua turun macam dengan banjir. Turun macam ayak kita tuang dengan apa ni, dengan kolek. Tahu kolek? Cebok. Cebok tu kita ambil tuang. Tuang itu. Jadi kena. Kalau turun dalam bentuk yang tu tinggi pula daripada tempat tinggi, bahayanya. Tenggelam habis orang dan menyebabkan masalah. Nampak? Cayak lah kan kalau kita ambil kat orang, kita tuang. Kat muka dia. Satu cebok tu. Tuang kat muka. Dia rasa apa? Dalam salah hati ni orang dia tak marah. Tapi kalau ambil dengan ayak, rejih tak? Kurang sikit lah. Tak marah agak tapi kurang. Kurang sebab apa? Sebab ayak yang kena tadi, ayak juga. Cuma dia panggil apa? Tak sakit. Tak sakit lah. Nampak? Ni hikmah. Tak dah jadi. Ataupun kena ajak juga dalam tauhid nak. Tauhid kena ajak juga benda-benda gitu. Sebab apa? Nak bagi perfikiran. Hujan turun. Ni semuanya ni ada tasarruf daripada Allah Ta'ala. Tuhan kita yang maha bijaksana. Takkan jadi sendiri. Amtar bihar. Satu juga. Laut. Nak surut, pasang. Semuanya tugas Mikail alaihissalam. Ada Mikail. Okay. Lepas tu apa ni, ombak nak ombak pantai. Jadi seolah-olah kalau kita gambarkan gitu, tsunami apa semua ini juga adalah salah satu daripada tugas Sayyidina Mikail. Dia tarik, dia lepas. Nah, pergi habis semua. Sekarang tu kata tu seorang je tu. Tu salah satu je daripada makhluk Allah Ta'ala yang mana ditugaskan untuk benda tersebut. Bayangkanlah kalau kata hak lain semua pakat turun. Semua pakat turun. Lepas tu kata rahmat Nabi SAW, ketika perang, Nabi tidak minta tolong dengan semua malaikat. Nampak? Nabi perang dengan umat Nabi SAW. Ada waktu perang Badar, malaikat turun. Tapi malaikat turun dengan kekuatan yang bukan sepenuh kekuatan ni. Nampak? Bukan sepenuh kekuatan. Kalau sepenuh kekuatan, tak perlu turun ramai. Jibril seorang cukup lah. Sebab Jibril turun waktu perang Badar. Macam Jibril turun, Mikail turun dan sebagainya. Kuat yang ketua-ketua malaikat turun. Tapi dengan kekuatan yang mereka dah kurangkan. Kurang dah kekuatan, jadi macam kekuatan biasa. Tu biasa tu pun dah nak jam dah. Kepala tak ada, kena pedang lagi, putus dah kepala. Tu kekuatan biasa. Tak main kekuatan dia yang asal. Kalau kata Jibril turun dalam bentuk dia yang asal, tak perlu turun banyak. Dia satu je, tak payah turun banyak, turun kaki dia. Pijak habis semua Quraisy. Duk tempat kaki semua. Jadi boleh buat teka-teki lah. Mata apa di kaki, kaki apa di kaki, tangan apa di kaki. Boleh buat teka-teki tu. Kalau orang tanya, mata apa di kaki, apa di kaki, tangan apa di kaki, badan apa di kaki. Anak ayam kena pijak tu. Anak ayam kena pijak. Itu teka-teki lah. Jadi kalau kata Jibril buat macam tu kat Quraisy, jadi teka-teki dia balik macam tu dia. Boleh. Itu contoh. Nak gambarkan ini baru makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan tidak ada, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Yang ni yang kamitslihi syai', yang boleh kita gambarkan dengan otak mata kita ni. Yang tu pun dah maha perkasa, hebat semua dah. Kan hebat dengan kedudukan dia tadi. Betul lagi Tuhan yang menjadikan. Tidak ada bandingan. Al-anhar pun juga, sungai pun macam tu. Al-arzaq juga rezeki yang dibahagikan juga. Bayangkan, adakah malaikat Mikail akan komplain? Letih lah. Lagi banyak manusia beranak ni letih. Dia kata nak kena bagi rezeki kawan ni, nak kena tengok. Dia juru audit ni. Malaikat Mikail ni juru audit. Nak kena tengok rezeki keluar mana. Dan dalam keadaan dia adalah sangat amanah. Tak ada satu pun kawan ni rezeki dah patutnya dapat banyak ni, takkan kurang. Nampak? Dia akan bagi menurut yang Allah Ta'ala telah letakkan. Sekarang. Dan juga yang membentuk janin dalam rahim ibu dia. Yang bawa janin akan ditempel di dinding rahim ketika waktu persenyawaan apa semua tu, antaranya adalah malaikat Mikail radhiyallahu alaihi salam.
Israfil. Sayyidina Israfil antara tugasnya apa dia? Muwakkal bilauhil mahfuz. Dia antara tugas dia adalah melihat lauh mahfuz, menjaga lauh mahfuz. Wan nafkhu fis suwar. Dan dia akan meniup sangkakala. Apa suar ni? Qarnun min nurin. Tanduk yang dijadikan daripada cahaya. Bentuk dia macam tanduk. Tengok cerita perang mana semboyan tu. Macam tanduk. Wa fihi suqubun ala adadil arwah. Fayamfuqu fihi nafqatain. Dan fihi suqubun ala adadil arwah. Suqub maksudnya dia ada lubang. Suqub mana lubang tadi. Sebanyak mana ruh muka Allah Ta'ala, pada makhluk Allah Ta'ala yang ada. Dan dia nak bayang macam mana. Kalau kita nak buat gambaran pun, dia punya sangkakala tu, cukup dia, mungkin lubang dia tu di tepi. Jadi kalau dia tiup satu ni, hak keluar satu ni, mati je kawan. Dia tiup satu ni, keluar satu ni. Kan bayang, boleh nampak ni. Tepuk macam mana? Dia nak bayang macam mana? Cerita dia tu. Baik, dia akan tiup nanti ada dua Allah SWT Muhammad, dua tiupan. Tiupan yang pertama akan mati seluruh malaikat dan seluruh makhluk Allah Ta'ala, kecuali yang mustathnayat as-sab'ah. Ada tafna di sini lah. Tafna ni maksudnya akan hancur sekali mati ni. Ni yang soalan Ustaz tanya ni. Kalau Ustaz sabar sikit sampai lah pada bab ni. Atau ada ulama sebut dia isbir ala ta'am. Sabar, makanan tak sampai lagi. Ini makanan sampai lagi. Jadi tafna dia sebut bukan mati je, hancur sekali. Jadi hancur dan mati, semuanya akan hancur dan mati, melainkan 7 benda. Yang pertama arash, yang kedua kursi, yang ketiga lauh, yang keempat khalam, yang kelima jannah, yang ke-8 nar, yang ke-6 nar, yang ke-7 arwah. Jadi roh para nabi, para malaikat, para makhluk Allah Ta'ala tidak akan hancur dan hancur jasad mereka. Nafqah tsaniyah, dalam tiupan yang kedua akan dibangkitkan pula seluruh makhluk Allah Ta'ala, dan juga roh akan dikembalikan pada jasad mereka. Mana? La tukhti ruhun jasadah. Jadi roh takkan satu pun tersilap masuk roh orang lain, masuk dalam badan orang lain. Roh saya masuk dalam roh zojah saya, tiba-tiba jadi jantan. Roh dia pula masuk dalam roh saya. Tiba-tiba jadi lembut elok. Tak. Kita bukan macam dengan orang Cina, silap masuk roh. Dia punya pahaman. Saya tengok cerita Cina. Roh kawan ni nak masuk dalam apa ni, Pak Long kecil tu. Kerana dia kena beranak di muka bumi ni untuk jadi balik orang yang nanti akan jadi hebat. Tiba-tiba roh tu tersilap lempak masuk dalam Pak Long tua. Roh tu masuk dalam Pak Long tua tu. Jadi gila babi. Jadi Pak Long tu jadi budak tu. Sebab roh yang masuk tu roh budak. Jadi roh tu nak kena besar dalam badan orang tua. Jadi budak ni, orang tua ni saat jadi orang tua, saat jadi budak. Bila mengambang, jadi orang tua balik. Jadi waktu biasa, jadi budak balik. Gila babi tu. La tuqti ruhun jasadaha wa ma baina nafqatain 40 sanah. Di antara dua nafkah ni 40 tahun. Ini kena ingat semua noh. Para Nabi cerita bagi detail. Nampak 40 tahun. Dalil daripada dalam Quran Allah sebut wa nufiqa fis suri wa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Illa man syaa Allah. Tu ayat tu. Jadi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Taala. Siapa yang dikehendaki Allah Taala ni tadi ni? Mustasnayat tu. Dari mustasnayat, pengecualian yang tidak akan hancur tadi ni bukan diambil daripada hadis, daripada Al-Quran bukan. Summa nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dalam Quran Allah sebut. Surah apa tak sebut ni? Cari. Azrail. Malaikat Azrail pula dia diwakilkan untuk mencabut roh makhluk Allah Taala. Ya. Itu dengan cara dicabut segala roh. Man lahu ruhun min maqarriha. Walau qamlatan aw ba'udatan aw barghusa kama dhahaba ilaihi ahlul haqq. Sama ada qamlah ni hak yang barghus, pijak tu pun semuanya dicabut nyawa oleh malaikat Azrail.
Ini yang dipegang oleh kebanyakan para alim ulama yang hak, yakni ahli sunnah wal jamaah, khilafan lil mu'tazilah. Jadi nyamuk, lalat, semua ditarik nyawa oleh malaikat Azrail. Jadi bukan tarik nyawa kita jin manusia aja, termasuk nyawa makhluk Allah Taala. Mu'tazilah berbeza pandangan. Haitsu dhahabu ila annahu la yaqbida atau la yaqbida arwaha ghaira ahli ats-tsakhalain min malaikati wat tuyur wa ghairihim. Jadi mereka tidak akan mencabut nyawa selain daripada sakhalain, jin dan manusia. Malaikat tidak akan cabut nyawa oleh Azrail, tuyur, burung-burung, binatang yang lain semua tidak akan cabut oleh Azrail. Dan cabut oleh siapa? Allah A'lam. Tanya Mu'tazilah. Wa khilafan lil mubtadi'ati. Beza pula dengan puak mubtadi'ah pula yang ahli bid'ah. Mereka berpandangan kata malaikat tidak akan mencabut roh binatang-binatang ternakan. Bahkan yang akan mencabut apa dia? Malaikat Israel ni bukan dia cabut. Yang akan mencabut tu adalah pembantu-pembantu malaikat Israel. Kan kata gitu. Baik, malaikat Israel ni malakun azimun, malaikat yang sangat besar. Ha'ilun manzar. Kalau tengok jadi menakutkan. Kepalanya fis sama'il ulya, pada langit yang tertinggi, dan kakinya di bumi yang paling dalam sekali. Bumi yang ketujuh, lapis yang ketujuh. Dan muka dia selalu melihat ke Lauh Mahfuz. Semua makhluk di depan mata dia. Kita semua ni duduk depan mata dia. Dia besar. Dan dia ada pembantu sebanyak walahu a'wanun bi'adadi man yamut. Dia ada pembantu yang akan membantu untuk cabut sekadar sebanyak mana makhluk Allah Ta'ala ada. Yatarafaqu bil mu'mini wa ya'tihi fi suratin hasanah duna ghairihi. Dan malaikat Israel akan datang kepada mukmin dalam keadaan wajah yang ceria. Dia datang dengan bentuk yang menakutkan, dalam bentuk yang ceria. Baik, kemudian masuk malaikat yang tugas yang kedua dipanggil Fatinun, yang akan memberi fitnah, akan memberi ujian. Dalam kubur ada dua malaikat, Munkar dan Nakir. Dua malaikat ni malakani aswadan, dua malaikat yang sangat hitam. Yakhriqan atau yakhruqan al-ard bi anyabihima. Kalau kata depa nak kekoh bumi ni, tokok bumi ni, depa gigit bumi ni dengan gigi mereka akan hancur bumi. Jadi dia punya andiab, taring mereka berdua sudah cukup untuk mengoyak bumi dan isi. Taring dia. Dan lahuma syu'urun masdulah. Dan mereka ada rambut panjang sampai ke bumi. Kalau mereka jalan tu rambut mereka tengok meleret ke bumi. Menakutkan lah. Dan pandangan mata mereka kalbarqil qatif, seumpama kilat yang memancar. Maksud dia sangat tajam. Dalam riwayat disebut kata malaikat Munkar dan Nakir ni warnanya kebiru-biruan. Warna biru-biru badan. Dan mata mereka ni seperti Allah SWT pancaran nuhas. Nuhas apa dia? Antum baga. Wadurin nuhas. Dan suara mereka pula seperti mana guruh yang bertempik. Kalau mereka bercakap akan nampak seolah keluar api daripada mulut mereka. Dan gigi mereka ni seumpama qurunil baqar, sayasi. Sebut dalam kitab sayasi. Maksudnya dia punya taring dia macam tanduk apa ni, tanduk lembu. Jadi macam mana? Tanduk dia, kalau dia jalan tu jadi. Jadi hak cerita Cina tu. Yang malaikat cabut nyawa. Kan ada gambar gitu kan. Macam ni. Ada gambar. Jadi dan kalau dia bernafas keluar karihil asif. Dia akan keluar seperti apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, angin yang panas. Dan setiap malaikat ni Munkar dan Nakir, di tangan mereka ada mitraqah min hadid, ada belantan daripada api, daripada besi. Kalau kata berkumpul seluruh makhluk Allah Ta'ala di muka bumi, sakhalain, jin dan manusia, satu dunia ni daripada dulu sampai sekarang berkumpul untuk mengangkat belantan tersebut, tidak akan mampu. Nampak tu berat. Kalau kata belantan tu digunakan untuk pukul bukit-bukit, hancur. Dia sebut dalam riwayat, ada riwayat.
riwayat Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu. Dan mereka berdua ditugaskan untuk bertanya manusia dan jin di kalangan umat dakwah, mukminin, munafiqin, kafirin, semuanya mereka akan tanya. Bila mereka akan tanya? Selepas ditanam dan selepas manusia balik daripada kubur. Lepas ditanam dah, selesai tanam, orang dah balik dah, maka akan ditanya. Maka waktu tersebut Allah Ta'ala akan kembalikan roh ke dalam jasad orang tersebut, seperti yang disebut oleh jumhur para ulama. Dan kata Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar mana ni? Ibn Hajar Al-Asqalani. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ila nisbihil a'la, sampai ke pertengahan badan. Saya ada buka Makhtutat Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berkenaan dengan soal jawab, soal kubur. Dia ada soal jawab. Imam Ibn Hajar dia ada soal jawab soal kubur. Ada lebih kurang dalam 10 helai je Makhtutat. Saya dah tulis dah sikit dalam bahasa Arab, nak tahqiq, tapi tak habis. Lepas tu tinggal lah kat Malaysia. Dan sempatlah baca sikit dia punya soalan-soalan tu memang menarik. Kalau kata Ibn Hajar Al-Asqalani Amirul Mukminin fil hadis. Jadi dia jawab mesti dengan hadis. Jadi dia kata antaranya, kalau kata malaikat nanti kalau ditanya dalam kubur, jasad kita, roh akan masuk dalam jasad tu, adakah masuk seluruh badan ataupun masuk setengah? Kalau orang tanya, kata Imam Ibn Hajar, masuk setengah. Jadi yang akan bangkit setengah ni, akan bangkit duduk macam ni setengah. Hak ni mati, daripada pinggang bawah mati. Jangan kata itu. Baik. Jadi ghalatlah, wa ghalata man qala, salahlah orang yang mengatakan yus'alul badanu bila ruh. Ada orang kata tanya ruh je, tanya badan, ruh tak ada. Dia nak itu. Dan juga ada juga pandangan kata tus'alur ruh bila badan. Tanya ruh saja, badan tidak ditanya. Nampak tak? Baik. Kalau kata orang tanya pula, habis tu kalau dibalikkan semula roh ke dalam badan kawan tadi, maka kawan tu tak nama mati. Dah roh balik-balik. Maka ulama jawab, lakin wa in 'adat lahu ruh la yantafi itlaq ismil mayyit alaihi. Walaupun dikembalikan roh balik dalam badan dia, tidaklah menafikan nama dia tu nama dah mayat dah. Kerana apa? Lianna hayatahu laysat hayatun kamilah. Kerana kehidupan dia tadi bukan hidup yang sempurna macam di muka bumi Allah Ta'ala. Bal amrun mutawassitun bainal mauti wal hayat. Bahkan dia di antara dua, mati dan hidup. Dikembalikan balik, dia dah mati, kemudian dihidupkan balik setengah badan pula, seperti pandangan Imam Ibn Hajar, ataupun seluruh badan seperti pandangan jumhur. Maka ketika tu tetap juga dia dinamakan mati waktu tu. Ataupun di tengah-tengah antara hidup dan mati. Kata wassutin naumi bainahuma. Seumpama kita ni diselangkan dengan tidur. Tak. Waktu tidur kita tu, kita nampak macam-macam dalam tidur. Macam-macam kita nampak. Kita hidup dah waktu tu. Hidup kita. Tapi dalam masa sama, kita tak rasa kita duduk tempat ni dan sebagainya. Rasa macam kita ni bergerak, rasa macam kita hidup atau kita hidup jalan. Padahal kita tak jalan, kita duduk kat situ. Dia bayang? Macam tu lah keadaan dalam tu. Atau ada orang dia tanam, dia salib orang tengok, dia nak tengok. Kata ada soal kubur tu tak ada apa. Tak ada apa. Kata roh kembali pula setengah badan. Tu tak ada apa pun, tak ada bergerak balik pun. Nak jawab soalan. Jadi kalau itu, kita kata macam orang tidur. Kita bukan tahu apa yang dia duk rasa, tapi kadang nampak peluh keluar. Betul tak? Peluh keluar. Waktu dia ada mimpi, mungkin mimpi yang menakutkan dan sebagainya. Dan apa ni, Allah SWT ada juga orang tanya. Ini saya fikir, atau kamu fikir tak benda sama? Adakah kematian seorang tadi menentukan kata orang ni mati dan kena tidak baik? Contohnya kita tengok ada orang mati dengan busuk mayat. Duduk dalam rumah seorang-seorang, lepas 3 hari baru jumpa mayat. Mayat tengok busuk. Busuk mayat dia, Allah. Masuk rumah, ya Allah, busuk dia. Adakah waktu tu hentar, moga-moga Allah Ta'ala tak bagilah kita busuk macam tu. Adakah busuk tadi menentukan kata dia ni orang yang tidak baik? Kita tak jawab. Jawab dah senang lah. Dia tanya ni, saya tanya budak-budak mati juga. Ada budak-budak mati kita jumpa semua mati. Datuk dalam tong sampah, bayi mati kan. Ayam mak dia lempak dalam tong sampah. Lepas tu bayi yang Allah SWT kalau mati aksiden ke lama orang tak jumpa, busuk tak? Busuk mayat. Adakah budak tu buat dosa? Jadi busuk bukan bermakna dosa. Busuk tu hanya kerana berlaku proses pada badannya. Kerana dia tidak lagi sesuai waktu sebab roh tidak ada dalam badan.
maka badan waktu tu dia tidak lagi, maksudnya dia punya orang panggil apa, gabungan untuk nak buat kerja badan tersebut dah tidak ada. Maka akhirnya akan jadi membusuk. Sebabkan proses yang berlaku pada badan tersebut. Bukan kerana dosa dan juga bukan kerana orang tu sebagai memang. Sebab apa ni nak bagi elak kita suuzon. Ya. Sebab kita ni banyak suuzon. Kita masuk kubur, tengok-tengok bau busuk. Kita kata semua lah habis lah. Busuk mayat kawan tu. Wangi pada kawan tadi. Kalau dia mati kadang-kadang mayat dia wangi. Atau mayat dia elok walaupun dah mati berpuluh tahun. Itu ada nikmat Allah Taala bagi kat dia. Nah, nikmat Allah Taala bagi kepada dia sebagai karamah kepada dia. Amrun qariqun lil adah. Karena karamah ni amrun qariqun lil adah. Adatnya akan jadi busuk. Tapi tidak busuk. Itu karamah. Faham? Nah, jadi tidaklah kita kata hak ni mesti, kalau kata orang ni kalau ketuk guru seorang mati. Kita tengok jumpa tok guru tu kadang-kadang dah busuk dah mayat dia. Adakah mesti busuk mayat tadi kata tok guru ni ilmu dia tidak manfaat apa semua kali? Nah, tak mestinya gitu. Buat perang di Syria, hak yang mati syahid, coba tengok tepi jalan. Hak yang pergi ambil mayat dah, pakat tutup mulut, maksud dia busuk. Adakah menafikan mereka ni syahid? Tak. Jadi tu kata jangan pandang dengan pandangan mata. Ada juga orang tanya pula, ada mereka jumpa Syiah mati wangi. Syiah mati tapi wangi. Macam mana nak jawab? Kata Syiah tak betul. Tu mati, saya jumpa orang kata dia wangi. Pak Sumi jawab comel. Dia kata apa? Apa ni? Cina pun mati wangi. Cina kita pergi mati wangi lah. Lepas tu bohor semua kan. Wangi. Wangi bukan makna orang kata dia ni mesti kata orang ni mesti baik. Tak mestinya. Faham? Dan mungkin dia wangi tu mungkin disebabkan lain. Mungkin sebab dia bertaubat sebelum dia mati. Kita tak tahu mungkin sebab lain. Bukan sebab Syiah dia tu. Tengok lah. Jadi kena ihtimal kot lain. Jangan ihtimal ke Syiah dia tu. Baik. Fi riwayat Bukhari wa Muslim. Silap. Disebut sini. Allahu Akbar. Ya. Sila. Ustaz, baca sikit. Jadi di sini kata ulama, waktu mati tu dikembalikan roh, bukan roh saja dikembalikan, termasuk juga akal, termasuk juga ilmu, hawas, semuanya akan dikembalikan. Maksudnya akan rasa sakit dan sebagainya. Dikembalikan semua. Kata disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu anhu. Maksudnya mereka akan dikembalikan balik semua perkara ni, dan kemudian untuk ada soal jawab dalam tu. Nak tengok waktu tu dengan ilmu dia ada boleh jawab dengan ilmu dia, kan dengan amal dia. Dia ada ilmu dia. PhD dia ada waktu tu. Orang CJ tak masuk kali. Nak tunjuk malaikat sepak gitu kan. Tanya-tanya tak nak jawab, tunjuk CJ PhD. CJ master. Tak jadi. Jawab dengan amal, bukan dengan CJ tu. Boleh. Jadi bila ditanya macam tu, kalau dia ada ilmu waktu tu, ilmu dikembalikan balik. Maka nak tengok dengan ilmu kan dia akan jawab ataupun dengan amal. Ini nak tengok. Kita akan jawab dengan amal kita, bukan dengan ilmu kita. Baik. Dan kemudian disebut juga yujma' man tafarraqat ajza'uhu wa akalathu sibab. Siapa yang mana anggota badan dia ni dah dihancurkan ataupun dimakan oleh binatang buah, kepala duduk sana, kaki duduk sini, semua kali, akan dikumpulkan semula. Dan akan didudukkan fayuq'adanahu wa yas'alanahu bi'unfin wa yanharanahu bijafa'in. Dan mereka akan didudukkan dan akan ditanya dengan keras. Akan tanya. Ini disebut oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Dia nak abang kata apa? Kita tahu tengok tangan duk ada lagi situ. Tapi mana pun tangan. Kaki duk ada lagi situ. Tapi kepala dia dah masuk dalam kepala buaya dah. Duk masuk dalam perut buaya. Itu macam mana pula? Maksud dia dikumpulkan dengan qada dan qada Allah Ta'ala. Dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Ini tidak masuk dalam alam kita lah. Yang alam lain lah. Alam yang luas. Lebih pada alam kita. Alam kita ada mahdud. Alam barzakh tidak ada had. Tidak ada had. Sebab tu Allah Ta'ala hikmah dijadikan mimpi, dijadikan tidur, dalam tidur kita mimpi semua tu, untuk nak tunjukkan kepada kita ada alam tu tidak ada had. Itu baru alam mimpi. Dalam mimpi pun tidak ada had. Dalam mimpi pun kadang kita rasa sakit. Benar tak? Kalau disepak daripada dalam mimpi, sakit dah kita. Sakit kita. Kita rasa sakit waktu tu. Jadi maksudnya apa dia? Ulama kata ini baru gambaran ketika kamu di muka Allah Ta'ala. Yang ni juga akan berlaku di akhirat.
dalam alam barzakh. Baik. Dan kemudian disebut di sini ditanya banyak soalan. Sebahagian sebut kata malaikat ni akan baik, akan berlembut dengan para mukminin, dan mereka akan berkasar dengan orang munafik dan juga orang kafir. Dan mereka akan ditanya dengan lugah mereka. Yas'alani kulla insanin bi lughatihi, dengan lugah mereka masing-masing. Orang Melayu tanya orang Melayu. Hak Jepun tanya Jepun. Hak Cina tanya Cina. Siam tanya Siam. Jadi semua tanya dengan bahasa masing-masing. Baik, kau tanya dalam bahasa Arab, boleh tak ada masalah. Tapi ini disebut dalam kitab ni, tanya dalam bahasa mereka. Jadi yang tanya apa soalan dia, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka wa ma imamuka wa ma manhajuka wa ma amaluk. Apa? Ini soalan-soalan yang ditanya. Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Ada orang silap tanya ma rabbuka. Man rabbuka, ustaz-ustaz pun. Kita nanti akan tanya dalam kubur, ma rabbuka. Mai mana ma rabbuka? Man. Nah. Tak guna tak betul lah. Tu pengaruh filem Melayu tu. Wa man nabiyuka. Nah. Wa ma qiblatuka, wa man ikhwanuka, wa ma imamuka, wa ma manhajuka, wa ma amaluk. Apa manhaj kamu? Apa imam kamu? Siapa sahabat-sahabat kamu? Apakah kiblat kamu? Siapakah nabi kamu? Apakah amalan kamu? Semua tanya. Siapa yang diberikan taufik oleh Allah, maka mereka akan dapat jawab soalan dengan betul. Ada juga ditanya waman wakkalakum alayya. Jadi ada orang yang mana Allah Taala bagi dia kelebihan. Bukan mereka tanya, dia pula tanya. Ya, waman wakkalakum ilayya. Alayya, siapa yang wakilkan kamu untuk tanya aku? Betul tak? Baik dah. Ada pula tanya, waman arsalakum ilayya. Siapa yang hantar kamu mai kat aku ni? Tanya apa? Tanya apa? Tak percaya lagi. Siapa lepas ni? Hadza la yaquluhu illa al-ulama al-akhir. Ulama-ulama yang terpilih si Allah Taala, mereka ini akan tanya balik. Mereka mai tanya, depa pula tanya. Yang tak apa ni? Tanya apa? Tak nampak di muka umi aku buat dulu muka mak. Tak payah tanya. Balik. Balik mereka. Maka malaikat pun akan sebut dah. Fa yaqulu ahaduhuma lil akhar. Bila depa mai jumpa ulama tadi yang meninggal. Ulama ni ulama yang terpilih si Allah Taala. Wali besar. Ulama ni. Jadi bila mai tanya saja, ulama ditanya balik, man wakkalakum alayya? Wa man arsalakum ilayya? Siapa yang hantar kamu? Siapa yang wakilkan kamu untuk tanya aku ni? Tanya apa lagi? Maka malaikat ni akan tengok kawan dia, Munkar dan Nakir. Munkar akan tengok Nakir. Sadaq. Nah. Benar. Wa qad kufiya syarruna. Dia telah selamat daripada kejahatan. Betul tak? Cuma kejahatan tak guna elok. Daripada keganasan kan. Ganasan. Daripada bala yang kami akan kenakan pada. Alhamdulillah selamat dia. Tak tahu ada orang pilih mati dia nak mati sebelah ulama. Makamnya nak dimakamkan sebelah ulama. Jadi seronoklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Yang wafatnya mereka di sebelah Nabi SAW. Baik. Dan kemudian Allah Masya Sayyidina Muhammad. Sebab tu ada ulama-ulama yang mereka tidak mau tanam jasad mereka di kubur awal. Karena disebut dalam riwayat, setiap ahli kubur ni dia akan terseksa dengan ahli kubur sebelah dia. Kalau kata jenis orang tak mau nanti. Orang ni orang baik, ditanam di sebelah orang yang tidak baik. Sebahagian riwayat sebut, mereka akan terseksa dengan orang tersebut. Kerana menjerit, kena pukul dan sebagainya, mereka duduk tenang. Kat radio kuat kan? Radio kat sebelah ni kena teruk kan? Bunyi macam-macam semua, jadi boring. Benci dengar. Lepas tu ada sebagian ulama yang nak maka kubur mereka di tanah tempat dia. Kalau di rumah mereka sendiri, di belakang rumah mereka. Tempat yang khas. Ada pandangan begitu. Kita balik azhar, lepas tu 3-4 tahun ngaji azhar. Lepas tu balik-balik mengajar. Lepas tu nak mati, kita abang atas saya tak mau mati kita lah. Kita buat kemana kan? Baik. Orang mukmin dia akan jawab apa? Rabbi Allah wahdahu la syarika lah. Dia tanya, man rabbuka?
Rabbi Allah, Tuhanku Allah, wahdahu la syarika lah. Tanya pula, wa ma dinuka? Al-Islamu dini. Wa man nabiyyuka? Muhammadun nabiyyi wa huwa khatamun nabiyyin. Wa ma qiblatuka? Al-Ka'batu qiblati. Wa man ikhwanuka? Al-mu'minuna ikhwati. Lepas tu, wa ma imamuka? Al-Qur'anu imami. Wa ma manhajuka? As-sunnatu manhaji. Wa ma amaluka? Ana qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtuhu. Aku membaca kitab Allah Ta'ala dan aku beriman dan aku membenarkan kitab tersebut. Wa yaqulani lahu idza wuffiqa lil jawab. Kalau kata jawapan tu tepat, jawapan dah ada dah, tapi nak jawab tak tentu lagi je. Jawapan siap dah ni, ada jawapan dah. Hai, soalan bocor. Bolehlah kita kerak soalan ni, photostat banyak-banyak. Buh dalam kain. Nak mati tu suruh jauh-jauh kita dengan selit sikit celah-celah, ataupun tolong tulis sikit dekat kain tu. Sambil-sambil malaikat tu tanya tu sambil duk belek kain, tengok. Boleh. Tuang buat tuang tau. Dah buat tuang. Dah buat tuang ni dia. Bawa yang kertas cik, buh celah-celah tangan. Ataupun masa nak mati tu tangan tak gini, tak siap-siap dah kertas. Allahu Rabbi Allah wahdahu la syarika lah. Ya. Wa ma dinuka? Islamu din. Wa man nabiyyuka? Muhammadun Sayyiduna, tambah Sayyiduna Muhammad. Wa khatamun nabiyyin. Gitu. Wa ma qiblatuka? Al-Ka'batu qiblati. Wa ma ikhwanuka? Al-mu'minuna ikhwati. Wa man ikhwatuka. Wa ma imamuka? Al-Qur'anu imami. Wa ma manhajuka? Sunnatu manhaji. Wa akhir ma amaluka? Ana qara'tu al-Qur'an, qara'tu kitab Allah, amantu bihi wa saddaqtu bihi. Apa ya? Apa ya? Tengok kalau boleh tak? Jawab. Tak ada nak boleh lah. Dia bukan jawab dengan amalan, bukan jawab dengan hafalan. Ni jawab dengan amalan. Nah, jawab dengan amalan. Baik. Maka kalau betul jawapan tu betul, maka malaikat ni akan jawab sadaqta. Wa nam naumatal arus alladhi la yuqiduhu illa habban nasi ilaih. Tidurlah kamu seumpama tidurnya pengantin baru yang tidak suka dikejutkan oleh orang ketika tidurnya, melainkan orang yang dia cintai. Yang mengejutkan tidur baru dia akan sakit. Faham? Dia pengantin baru, kalau dia tidur, dia sangat tak suka orang main kacau dia. Betul tak? Kecuali orang yang dia cintai main kejut dia waktu tu. Siapa dia? Suami dia. Isteri tidur pagi. Pagi tak marah. Tak marah, kejut awal selalunya marah. Kan, bangun tidur subuh awal, marah orang. Marah, maki dia. Mak marah. Marah apa ya? Apa gerak pergi orang dah uzur pun. Akhwat lah. Orang uzur gerak pun pergi. Suruh bangkit ni masak nasi goreng. Marah. Tapi kalau kata dia mesti lagi pengantin baru. Hak gerak dia lelaki dah budak mai. Sayang benar. Allah dia bangun senyum tu kan. Walaupun rambut gitu. Abang semua. Nah. Itu dah tulis tu. Ni cerita tu lagi. Dalam riwayat Imam Bukhari sebut apa? Annahuma yaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat sebut, tidak ditanya banyak. Ditanya satu soalan. Apa pandangan kamu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka orang mukmin akan jawab asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Maka waktu tu masukkan dapat nikmat tu. Orang kafir, orang munafik, mereka akan mendapat ra'bun, akan jadi gemetar. Maka fayaqulani lahuma, bila malaikat tanya, man rabbuka? Ni tu kan. Tak adri. Ni. Cara baca pun kena betul. Jangan dia bukan gelak ni dah adri, aku tak tahu. Walaupun dia tak sebut lah ni. Kafir munafik ni ada doktor ke tak ada doktor? Hang munafik ya kat muka bumi ni, hang doktor kan? Kan? Hang datang apa pun. Berwibawa kan? Tak berwibawa kan? Semua kan? Riwayat Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi, dan riwayat Imam Tirmidzi yaqulani li ahadihima al-munkar wa lil akhar munkar.
Nah, disebut dalam riwayat kata al-munkar yang pertama, yang kedua dipanggil nakir. Baik. Dan sebahagian juga diriwayat kata Ibnu Yunus meriwayatkan munkar nakir ni datang kepada orang kafir dan munafik. Nama dia munkar nakir. Tapi kalau kata yang datang kepada orang mukmin tak nama munkar nakir, nama dia mubasyir wa basyir. Nama lain pula. Jadi nama yang berubah. Jadi pakai ni name tag dia lain lah. Nak tengok kita ni munafik ke tidak. Yang name tag dia main-main munkar. Nama munkar. Ini pandangan ulama lah. Tapi kalau kita main ada guna pandangan yang lain pula, munkar nakir main pada semua lah. Semua nama name tag dan sama, munkar nakir. Ada orang yang ditanya, ni tanya soalan jawab. Soal jawab dia pula. Ada yang ditanya dengan dua-dua sekali malaikat. Malaikat tanya dua-dua tu. Saat munkar tanya, saat munkar nakir tanya pula. Munkar tanya pula, nakir tanya pula. Oh, kita kalau masuk Faizal Syafawi. Syafawi tengok murakib ada dua orang, dua-dua tanya. Gila babi. Tapi kalau seorang tak, seorang ni tanya. Pegang. Tengok seorang tu muka garang pula. Tapi dia tak tanya sebelah. Ada baik, solok je. Oh, nak lah. Tapi kalau dua-dua tanya, bagi tu. Kawan tanya soalan ni, kawan soalan lain. Tapi maksudnya lagi banyak soalan. Kalau seorang tanya, mungkin dia tak tanya banyak. Yang satu yang mungkin. Saya periksa Quran ni. Esok lusa ni Quran. Tahun 2, tahun 3. Tahun 4 lulus je lah. Pelik semua. Aku tak hafal pun. Dia tak hafal nak periksa tahun 4. Saya pergi habaq dah ke doktor Syafawi. So periksa Syafawi ada 4 orang kan. Saya orang nombor 2. Tak ditanya. Tanya hafal tak? Saya habaq je lah tu. Saya habaq tu je. Saya hafal 1 juzuk. Apa yang tiru pun lah. Duduk lama dah Ustaz ni, pemalah. Saya ni malah hafal. Saya tidak lulus lama dah Syekh. Saya tidak ni lulus lama dah di Ustaz ni. Tapi sebab saya malah hafal Quran. Saya tak tahu nak jadi apa. Itulah kelemahan yang paling besar saya. Menghafal Quran. Itu yang paling lemah. Tak lain ni kitab boleh baca, tak lah, bukan nak kata kemah, tak lah. Maksudnya kitab boleh baca, ni boleh baca hadis. Syubra pun saya mengajar. Tafsir saya macam syubra. Tapi harap aku tak hafal Quran. Dia orang syubra hafal Quran. Nak makna dia bertanya saya. Jadi apa ni, tu kelemahan. Jadi saya jealous tengok orang hafal Quran. Tapi saya tak tahu nak buat macam mana. Satu je, pemalah tu ya. Bukan sebab tak boleh apa, tak cerdik macam aku nak ngajak. Maksudnya sebab pemalah. Saya kena rajin. Pemalah tidak ada ubat, nak kena rajin. Nak kena rajin tu yang ubat paling bahaya kali tu. Ubat yang paling payah adalah rajin. Bila tanya soalan, saya habaq je. Saya doktor, saya akan satu. Tak apa. Okey, baca. Hadis semua tak tanya dah. Sebab saya dah habaq saya seorang. Doktor tanya lah, dia tanya hafal apa? Saya hafal semua. Hebat dia pula. Doktor okey baca Alif Lam Mim. Udah jilid 1 dan juzuk 1 kan. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ayat kelima. Lepas tu saya orang ketiga. Orang yang kedua tanya pula. Tanya innal ladzina kafaru. Orang kedua tak nak jawab. Janji satu lah. Alladzina kafaru. Saya harus semua. Cepat lah. Alladzina kafaru. Saya pun jawab tu. Lepas tu doktor kata, lambat. Boleh baca. Alladzina kafaru. Lepas tu saya pun sama. Ayat tu 5 ayat. Habis tanya tu. Saya kata, ada bawa apa-apa tak? Quran tak? Weh, 2, 3, 4 tak tanya. Kemudian apa ni tanya tafsir saya kata saya tak buat tafsir. Balas. Kelas. Taufiq wan najah. Najah semua tempat aku. Tempat saya najah Quran. Yang saya buat tahun 2, tahun 3. Aku pelik memang. Saya bertanya berkali-kali lah. Bertanya agak syukur. Doktor saya bawa juzuk apa ni? Saya bawa apa ni madah apa? Di Murakib ni. Apa ni Murakib? Dah syukur ni. Bawa 3. Pasal pertama Mutasyabih Quran. Itu jelas lah. Memang saya tak jawab pun. Sebab saya duduk melenguk kan. Besok-besok tengok soalan. Tunggu sejam keluar. Tak tahu apa. Jawab apa semua tu hafal Quran juga. Itu pun Quran juga tu. Mutasyabih Quran kena hafal Quran. Dia tanya ayat Quran, dia tanya ayat ni kenapa sebut macam ni. Sila bawa keluar ayat yang sama macam ayat ni tapi makna dia lain. Gila babi, aku tak hafal Quran. Jadi semua soalan tu, semua madah yang saya bawa semua berkaitan Quran. Mutasyabih Quran.
Tafsir dulu lah, alhamdulillah, sebab tafsir tidak tanya Quran. Tafsir tanya tafsir. Kemudian apa ni Quran tahun 2 tahun 3. Tiga madah ni saya bawa bertahun-tahun. Ada orang kata kat saya, Ustaz Nazrul ni kalau dia tumpu Quran dia, saya rasa dia dapat J Jidan. Dia orang kata lah, bukan saya kata muntah. Allah Ta'ala bagi juga kelemahan sikit. Nak bagi kita tidak lihat. Itu ya. Saya nampak aku tasawuf pula lah. Walaupun dah pemalah pun. Tapi duk tengok aku tasawuf. Allah Ta'ala bagi kelemahan kat aku belah ni. Kalau nak bagi aku ni taklah rasa tinggi sangat pada orang ni. Kalau saya hafal 30 juzuk, saya kata alhamdulillah sempurna ilmu. Jadi masalah. Jadi syaitan pun betul. Jadi kalau hafal 30 juzuk pun, kalau saya akan hafal 30 juzuk. Sepanjang duduk di masa ini, saya akan hafal juga insya-Allah. Doa tu tidak dimustajabkan lagi. Ataupun dah dimustajabkan cuma tidak dibuka lagi oleh Allah Ta'ala. Yusuf Kaabah saya pergi berkali-kali dah. Doa saya teranya yang paling saya doa banyak kali di Multazam, hafal 30 juzuk Quran. Dengan hafal Nabi, hadis Nabi SAW. Hal itu saya cerita lah. Dua tu yang saya minta. Dan apa ni Allah Quran yang sampai Allah tak dapat lagi. Dia sebab banyak dosa dah. Kalau tak nak bagi selesai. Hal ini tu baru nak boleh dapat. Doa lah moga-moga Allah Ta'ala. Saya nak cadang tahun depan. Saya main balik ni saya nak cadang, nak buatlah cadang. Saya ni kena ada ramai orang kata seorang-seorang. Kata saya dengan zauja saya pun saya tak boleh nak lepas habis. Zauja saya rajin hafal Quran, saya tak boleh. Saya hafal Quran, dia ajak saya hafal kali. Saya jadi dulu sembang. Sebelum nikah tak hafal sekali. Itu semua sembangan. Lepas tu mak saya habaq dekat mak kata ni habis nikah ni boleh hafal Quran kot lah. Saya habaq kat mak kata hafal nikah hafal Quran insya-Allah dua. Seorang tasmik, seorang baca, seorang hafal bohong. Dia bohong juga apa. Dia kata nak kena ataupun mungkin nak kena seorang lagi. Seorang tolong belakang, seorang tolong tasmik. Seorang lagi tu untuk sekarang 4 orang kan. Wallahualam. Balik pada sultan kita ni. Wah ni sultan apa ni? Lari ikut lain. Baik. Allah Akbar. Saya cadang tadi. Cadang apa? Tahun depan saya cadang. Saya habis mengajar kelas saya tu pagi-pagi. Buat kelas juga kan pagi-pagi. Lepas tu kita siapa yang berminat lah. Saya minta nak buat halaqah Quran. Kita hafal sama-sama sampai habis 30 juzuk. Saya cadang sebab dia kalau buat amal. Sebab saya dapat idea ni bila tengok budak-budak ni. Dia beli daripada halaqah Quran yang depa gunakan untuk amal-amal untuk hafal Quran. Tak payah hafal banyak pun tak apa, kita hafal untuk mukharrar tak apa. 4 juzuk tu tumpu dalam halaqah. Yang akan bayangkan kalau tiap-tiap hari kita hafal tasmih, ada kawan-kawan kita amal. Saya rasa hal tu lebih kuat lagi. Sebab kita duduk di rumah seorang, kita duduk 2 orang, pasal kadang-kadang semangat nak main tu kurang. Duduk ramai-ramai. Akhwat duduk dengan halaqah, akhwat duduk akhwat. Semua pakai apa? Ataupun lah kali kita kalau kata ni perlu jumpa dengan syekh pula, apa yang dengan syekh pula. Kita ambil sanad pula kan. Dia hafal tu, hafal bagi dapat. Budak-budak medik ni tu, depa punya target depa 30 juzuk. 6 tahun. Dia tahun 1 ni. Yang saya tengok di Sabek. Dia pergi ngajak depa, ngajak tafsir. Depa hafal Quran, habis halaqah Quran depa. Buat minggu-minggu apa semua tu. Dan target depa 6 tahun medik habis Quran 30 juzuk. Dan ada 2-3 orang budak medik yang dah buat itu. Dah berjaya. Hafal Quran. Kita pula malu. Kita dah ada ilmu kita. Quran yang kita kurang. Padahal ulama dulu Quran ni adalah benda pertama yang depa dulu. Lepas tu baru ilmu lain masuk. Tu dibuka futuhat yang luas. Kita ni kadang-kadang mungkin futuhat tidak buka luas ni kita punya ilmu ni. Kerana Quran kita dulu. Itu kelemahan yang tak tahu lah. Saya siapa hafal 30 juzuk sini? Ustazah ada hafal 30 juzuk? Ada? Ada hafizah ha? Ini apa ni? Ustaz? Ada 30 juzuk. Baik. Ustazah malu nak angguk. Takut saya apa ni? Habaq kata siapa nak ambil. Ya. Takut ta'yin orang. Baik. Apa? InsyaAllah. Target. Dapatlah saya balik Malaysia pun. Kalau saya balik Malaysia bulan 7 ni,
Pakat-pakat lah buat Al-Arafah kat rumah Kedah tu. Kalau kita pagi